wa syarrul umuri muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yanamu namamu yamtuli nuhan ila 'araja bi ruhi ila al-'arshi falladhi la yastabqidu daun al-'arsh atau kama qala. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita rafa'kan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dipertemukan, insyaallah. Malam ini kita akan bicarakan adakah roh orang yang hidup boleh bertemu dengan roh orang yang mati dengan dalil, bukti dan hujah. Baik, kalau kita melihat kepada firman Allah Subhanahu wa taala daripada surah Az-Zumar ayat yang ke-42, Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Dialah Allah yang menguasai segala-galanya. Dia mengambil dan memisahkan satu-satu roh daripadanya. Roh yang sampai ajalnya maka matilah, dan roh yang tidak mati di dalam masa tidur. Wa yursil ukhra ila ajalin musamma. Kemudian dia menahan roh orang yang dia tetapkan matinya, dan dia melepaskan balik roh yang lain kepadanya sehinggalah sampai ajalnya yang ditentukan. Daripada surah Az-Zumar ayat yang ke-42 menyatakan tentang dua keadaan. Keadaan yang pertama, orang yang mati ketika dalam tidur, dan ada orang yang dikembalikan rohnya selepas tidur. Bila sebut tidur termasuklah koma. Dan ada orang yang telah ditentukan ajalnya selepas daripada dia tidur. Bukti dalil-dalil yang menyebut tentang masalah roh orang hidup boleh bertemu dengan roh orang mati ini ada banyak. Ada banyak sangat yang menyatakan tentang pembuktian daripada hujah, sama ada daripada Al-Quran ataupun daripada As-Sunnah, yang menyatakan tentang orang hidup boleh bertemu dengan orang mati. Ada dua qaul yang cukup kuat diperbahaskan. Qaul yang pertama, hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Bila kita bercakap, bila kita kenal Ibnu Abbas, Ibnu Abbas adalah salah seorang daripada sahabat Nabi yang paling rapat dengan Rasul. Sebab kita masuk dalam hukum dia. Ibnu Abbas ni adalah seorang yang paling rapat dengan Rasul, dan dia adalah bapa saudara kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia membesar bersama-sama dengan Rasul. Sebab apabila Abdullah berkahwin dengan Aminah binti Wahab, selang daripada beberapa hari itu Abdul Muttalib kahwin, dan Nabi lahir. Selang beberapa hari lepas tu lahirnya Ibnu Abbas. Sebab dia disebut bapa saudara Nabi. Dan baginda Nabi membesar bersama dengan Ibnu Abbas. Mana daripada kecil dia membesar bersama, dia bermain bersama, sampailah kepada Nabi menegakkan syariat agama Allah, dia bersama dengan Nabi. Sebab itu baginda Nabi kata, kalaulah sesuatu ayat Al-Quran atau hadis yang kamu tidak fahami, maka kamu tanyalah kepada Ibnu Abbas.
Sebab dia sangat faham tentang aku. Sama ada kata-kata Nabi itu kata sindiran, atau kata-kata Nabi itu menjurus kepada sesuatu keadaan, ataupun kata-kata Nabi itu menunjukkan kepada hukum yang lain. Sebab kata Nabi, dia membesar bersamaku, dia sangat faham apa yang keluar daripada mulutku, daripada gerak-geri aku, daripada jeling aku, dia dah faham. Sebab dia sangat faham Nabi SAW. Sebab itu tuan-tuan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia menyatakan daripada firman Allah daripada surah Az-Zumar ayat ke-42 ini, dengan mengatakan bahawa sampai berita kepadaku bahawa roh orang-orang yang hidup dan yang sudah meninggal dunia boleh saling bertemu ketika tidur. Ibn Abbas sebut, berdasarkan ayat tadi, dia menjelaskan bahawasanya roh orang yang hidup dan roh orang yang meninggal dunia itu saling bertemu ketika tidur, lalu mereka saling bertanya. Maknanya dia akan bertanya khabar. Kemudian Allah menahan roh orang yang sudah meninggal dunia. Ada orang yang ketika tidur tadi dia tak balik dah. Ada orang yang ketika dia koma, dia tak balik dah, dan mengembalikan roh orang yang masih hidup ke jasadnya. Maknanya orang yang belum sampai ajalnya, maka berada dalam jasad dia, dia sedar, dan dia akan mati pada masa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Ibnu Abbas punya tafsiran. Pendapat pertama. Pendapat yang kedua daripada Ibnu Abu Haythim menyebut daripada At-Tafsir As-Sudah tentang firman Allah, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha, dan roh orang yang tidak mati dalam masa tidur. Apa perbahasan? Kata Ibnu Abu Haythim bahawasanya Allah memegang roh dalam tidur, dan roh yang hidup itu akan bertemu dengan roh orang yang sudah meninggal dunia. Mana roh tu Allah pegang, kemudian dia boleh bertemu dia dalam pegangan Allah, dalam genggaman Allah, tetapi dia masih lagi bertemu dengan orang-orang hidup. Kemudian roh yang hidup kembali kepada jasadnya di dunia sampailah masa ajalnya, dan roh orang yang sudah meninggal dunia ingin kembali ke jasadnya, lalu ditahan dia. Daripada dua tafsiran para sahabat yang cukup masyhur ini, pendapat yang masyhur ialah daripada pendapat yang pertama, daripada Ibnu Abbas. Dan saya ambil berdua-dua. Pendapat yang paling kuat ialah pendapat daripada Ibnu Abbas. Baik, kita lihat pula apa kata seorang mujtahid yang hebat, seorang ulama yang hebat satu ketika dulu, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Tuan-tuan kalau baca sejarah Ibnu Taimiyah, dialah salah seorang ulama yang terlibat dalam peperangan. Majoriti Syafi'i, Maliki, Hanbali, Nawawi, Qurtubi, ulama-ulama lain ni dia banyak ketika perang dia lari, ya? Dia lari, dia mengumpul ilmu, nak mengembangkan ilmu. Tapi di antara para mujtahid yang hidup, yang terlibat dalam peperangan adalah Ibnu Taimiyah. Sebab itu kita akan dapati orang yang berjiwa pewira ni hujahnya agak tajam dan tegas. Sebab itu tuan-tuan tengok banyak pandangan Ibnu Taimiyah bukan salah, pandangannya agak tegas dan tajam. Saya ambil contoh. Tuan-tuan baca kitab Fi Zilalil Quran yang ditafsirkan oleh Syekh Qutb. Dia orang yang digelar sebagai mujahid yang mati di dalam penjara zaman kerajaan Jamal Abdul Nasir. Jadi jiwa dia tu jiwa orang-orang jihad, jiwa orang yang kuat, tegas gitu. Sebab itu dia punya tafsiran agak tajam berbanding tuan-tuan baca tafsir Ibnu Katsir, agak lunak sikit.
Dan itu juga tuan-tuan tengok perbandingan dalam tafsir Al-Azhar sebelum dalam penjara dan selepas dalam penjara. Kita tengok apa tafsiran daripada Profesor Dr. Hamka dalam beberapa bab agak tajam dan keras kerana dia orang yang terlibat dalam situasi yang begitu. Sebab itu tuan-tuan, apa kata Ibn Taymiyah? Syekhul Islam Ibn Taymiyah memilih pendapat yang kedua dari pendapat yang kedua tadi, iaitu itulah yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Allah menyebut penahanan roh yang telah ditetapkannya. Roh, mana suatu roh yang telah ditetapkan oleh Allah, itu saja yang akan ditahan, walaupun ketika itu orang sedang tidur. Sedangkan roh yang ditahan ketika dia meninggal dunia tidak disifatkan dengan menahan atau mengembalikannya, tapi dia merupakan bentuk yang ketiga. Tafsirannya agak berbeza. Walau bagaimanapun, pendapat yang rajih, pendapat yang sangat kuat tadi ialah pendapat daripada Ibnu Abbas. Apa Ibnu Abbas kata? Bahawa perintahku bahawa roh orang hidup yang sudah meninggal dunia saling bertemu. Saling bertemu ketika mana? Ketika tidurnya. Jadi bila disebut dengan tidur, tuan, maknanya mimpinya. Selalu orang mimpi ni dia akan bertemu dengan roh-roh orang yang telah meninggal dunia. Persoalannya, adakah setiap mimpi itu tadi kita boleh pakai? Kita jumpa mak kita, jumpa pak long kita, pak ngah kita, adakah kita boleh gunakan hujah? Saya jumpa dia memang tengah sedih sekarang, dia tengah marah sekarang ni, contohnya kan. Adakah kita boleh pegang tentang mimpi tadi? Jawapannya hujung sekali, tuan-tuan. Jangan balik ni. Sebab saya nak ambil letakkan perbahasan. Baik, bila kita bicarakan bahawa penahanan roh ni terbahagi kepada dua. Roh yang tertahan ni terbahagi kepada dua. Maksud roh tertahan ni yang tak balik, dia tidur, dia tak balik. Yang pertama, roh yang telah ditetapkan kematiannya. Allah dah tetapkan dia akan mati, dan dia akan mati ketika dalam tidurnya. Penahanan roh. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Dan juga ada orang yang koma yang telah ditetapkan kematiannya ketika koma. Koma tu Allah tetap, kalau koma tu dia akan meninggal. Dan yang kedua, roh yang menjadi sisa hidup sehingga waktu yang telah ditentukan, iaitu roh yang dikembalikan ke jasadnya hingga akhirnya sisa waktu yang sudah ditentukannya. Maksud dia, ada roh yang pertama tadi yang ditahan, tak balik, terus mati. Roh yang ketika tidur tadi, waktu tu dia tak mati, dia sudah balik, dan dia akan mati pada hari yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebab itu pembuat dan rahmati oleh Allah, bila kita melihat kepada dua hujah dan dalil ini, menunjukkan bahawasanya orang yang dalam keadaan koma tu, dia dalam keadaan mengetahui tentang perbuatan orang itu. Mengetahui. Selalu tuan-tuan, kalau kita pergi ke bilik ICU, ketika roh yang berada di ICU, waktu tu dia bergantung kepada alat bantuan hayat. Tuan-tuan perhati tak, bila doktor kata cik cakap je dengan dia, cakaplah apa-apa pun, dia mendengar. Dia menyebut bahawa oksigen masih lagi sampai ke otak dia, menyebabkan dia mendengar, cakap saja. Dan waktu tu kalau tuan-tuan amati betul-betul, kita akan dapati bila kita berbicara tu air mata dia meleleh. Allah kata tu, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha
التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. Sampai satu tahap dia kata, ya Allah, aku nak balik, aku nak balik, aku nak balik, bagi peluang aku ya Allah, aku nak balik. Dia dah tahu dia akan mati dah. Tapi telah tentukan ketentuan kamu pada waktu ini. Kita ambil pegangan Ibn Abbas. Tapi pendapat kaul yang pertama tu, mana dia dah tahu dia akan mati, dia kata aku nak balik, aku nak balik dan aku nak balik. Dan sebab itulah puan-puan, ketika waktu tu atau di bilik ICU, orang akan baca surah Yasin. Yang kedua baca surah Ar-Ra'd tu jangan guna orang baca je. Selalu baca Yasin kan, Ar-Ra'd tu jangan kita dengar orang baca. Dan orang akan baca Asma'ul A'zam, nama-nama Allah yang agung. Dia akan dibaca sebab Nabi menyebut dengan jelas, dengan dalil yang qat'i. Nabi menyebut barang siapa membaca Asma'ul A'zam allazi idza du'iya bih ajab wa idza su'ila bi aqta. Bila dia seru dengan nama itu, bila dia minta dengan nama itu, dia akan diberi. Dan bila doktor akan panggil anak-anak, mari datang, dah tak ada harapan lagi dah, dan dia punya peluang untuk hidup sangat tipis. Jadi waktu ni sebelum kita buka alat bantu hayat, bacalah apa sebab nak baca, cakaplah dengan dia. Di waktu itulah dikatakan nazak, saat sebelum berlaku kematian. Itu yang dibacakan surah yang mengandungi ayat-ayat tauhid, iaitu surah Yasin. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Isnin lepas berlaku kematian di segala sendirilah di pusat rawatan Islam, duduk dekat bilik ICU. Doktor bagi tahu, dia kata, Encik, abang Encik ni paru-paru dia dah habis. Jadi sekarang ni dia dah sampai di kotak. Jadi peluang untuk hidup tu sangat tipis. Apa dia kata? Buatlah sesuatu, beritahu semua ahli keluarga, kena redha sebab di sudut saintifik tidak boleh menyelamatkan dia. Habis tu. Puncanya sikit tu baca gigi ya. Tak sakit pun, tiba-tiba kanser tu dia serang, terus pergi tahap 4. Dia serang, orang kata ganas lah. Selalu yang orang kena kanser 6 bulan, tahun, tahun tengah tak? Dia kena terus, dia copot gigi ya. Asbab tu copot gigi, urat tu tadi membengkak, dan akhirnya kanser tahap 4 sekarang. Alasan yang doktor bagi, dia kena penyakit hati dulu. Dia ubat makan ubat hati tu. Jadi 20 tahun dia mengamalkan makan ubat yang painkiller. Itu jadi hitam, dia boleh bertahan 20 tahun. Efek dia, hati dia elok, tapi tulang dia utuh. Dia pesan macam itulah kalau kita mengamalkan makanan atau memakan perubatan doktor berterusan. Efek lain pula. Jadi doktor kata, so you buat sesuatu, bacalah apa benda dan boleh bercakap dengan dia. Dan ketika baca Yasin tu berlaku, baca surah Ar-Ra'd dan Asma'ul A'zam, ada yang baca dan ada yang bercakap, nampak air mata dia berdiri. Tangan dia terangkat. Itu dalam keadaan kalian ada alat bantuan hayat. Yang saya sebut tadi tuan, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Kalau belum sampai masanya, baliklah kamu. Kalau dah sampai masanya, setakat ini sahaja. Dia kata, ya Allah, aku nak balik, ya Allah, aku nak balik, aku nak balik. Dia merayu dia nak balik. Kalau dah sampai masanya, kata Ibn Abbas, takdir kamu mati ketika dalam koma ni, itulah waktunya. Dan waktu itu
mesti sebelum dia kematian dia mendengar. Selalunya doktor kata kita akan bagi dia rehat, kita akan bagi dia tidur, tak nak bagi dia menahan kesakitan, bagi dia rehat. Dan waktu itu tuan-tuan dia mendengar. Dari sudut perasaan sedih, hampa yang akan meninggalkan dia tahu. Sebab itu kata Nabi SAW ketika mana Nabi bergurau dengan isterinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis At-Tirmizi, rujukan dalam kitab Bahrul Mazi, ketika mana Sayyidatina Aisyah tidur ketika mana Nabi tidur di atas bangku Sayyidatina Aisyah, dia bermain-main jago Nabi, maka tercabut dia putih. Waktu itu Aisyah menangis melihat yang uban yang warna putih, dia masih muda remaja. Jatuh air matanya ke pipi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi tersedar akan kehangatan air mata Sayyidatina Aisyah sampai Aisyah menunjuk ke rambut. Dan Nabi faham untuk menenangkan keadaan Aisyah, dia berkata, wahai Aisyah, kamu tahu tak bahawa dalam hidup manusia ada 3 saat sedih dalam hidup manusia. Ada 3 saat sedih dalam hidup manusia. Yang pertamanya ketika jenazah nak dimandikan. Yang kedua ketika jenazah nak dikafankan. Yang ketiga ketika jenazah nak dibawa keluar daripada rumah. Kita buka dalam bab mayat, bab jenazah dalam kitab Bahrul Mazi, hadis Tirmizi. Kisah asbab dia, Nabi Aisyah, Nabi bergurau dengan isteri dia bila mana dia tertidur atas bangku Aisyah. Ya. Waktu tu Nabi kata yang sedih, yang pertamanya ketika dia nak mandi, sebab dia sangat sedih. Sebab tu dalam syarak menyebut pengurusan jenazah ni, hak yang pertama adalah hak ahli waris. Mana jenazah ni hak ahli waris, bukan untuk imam, bukan untuk mandi. Hak ahli waris. Ahli waris yang paling dekat siapa dia? Kalau suami itu adalah isteri, kalau isteri itu adalah suami, selagi tidak menimbulkan fitnah. Yang keduanya kalau bapaknya anak lelaki, kalau perempuannya maknya anak perempuan. Lepas ni tuan-tuan, kalau berlaku kematian, kita offer dulu ahli waris untuk sama-sama memandi jenazah ini. Itu hak dia. Ataupun sekurang-kurangnya kita mengajar dia bagaimana untuk uruskan jenazah. Kalau yang meninggal itu lelaki, anak lelaki dipinggang ke bawah, anak perempuan berada di pusat ke atas. Hak dia. Kita sebagai teman begitu, ni dia buat jadi boleh kita pergi gosok-gosok bagi dia buat. Tapi ada sebuah tempat jalau ni tuan. Keluar kita keluar semak air. Ada yang kata sempit, ada sebut itu. Tapi kalau tuan-tuan tengok pengurusan jenazah di negara Arab Saudi, modul ni cantik tuan-tuan ambil. Yang Malaysia tak ada lagi modul pengurusan jenazah di Saudi. Dia ajar jenazah ketika diiringkan jenazah, kita nak mandikan, kita bagi lambung kanan, lambung kiri tu kan. Saya tengok di Saudi dia buat gini, dia lambung kanan, kemudian kaki yang atas tu dia lepaskan ke belakang. Kalau itu kaki ni dilepaskan ke belakang. Jadi dia kalau dia jatuh pun dia tak jatuh. Dia ada tongkat. Kemudian yang di depan tu mana? Yang di depan tu dia akan tolak itu. Jadi dia jadi tongkat di hadapan. Tak perlu kita nak pegang, kita pegang jenazah kan. Saudi buat smart, tak tahu lah sebab dia urus jenazah hari-hari pun. Sampai dia dah begitu pakar lah macam seorang-seorang buat kan. Saya tengok dua jenazah. Okay? Kita ahli keluarga ni, kita beritahu dia. Sebab itu saat yang paling sedih dari hidup manusia. Kalau tu dia akan dia malu jasadnya dimandi, dipegang oleh orang lain. Tempat yang dia pertahankan, yang dia sangat malu dipegang oleh orang lain. Apa kita nak buat?
kita nak buat tuan-tuan, mula-mula tindakan mandi jenazah ni, mula-mula sekali kalau mati hospital, kita hilangkan tempat yang boleh menghalang perjalanan air. Tak nak bagi sejuk lama. Maknanya mana? Biasa kalau hospital cocok sini, cocok sini, cocok sini. Tempat yang ada plaster, itu kata menghalang perjalanan air. Apa kita nak buat? Kita ambil putih kapas, bubur minyak petrol, isi ke situ. Bagi hilang oleh kesan-kesan plaster. Yang kedua, kalau dia duduk di ICU, kalau duduk di ICU, biasanya dubur dia akan disumbatkan dengan kain ataupun kapas. Why? Sebab bila alat bantuan hayat tuan-tuan dia menolak, kalau dia tak tutup bawah, dia akan terketuk-ketuk. Kan? Dia tarik mut bawah, mut akan berkata ketuk ke bawah. Awak berkejut kan, betul-betul awak mati. Sebab dia tutup belakang. Dan kena buang yang tu dulu. Biasanya di dubur tu dia akan ada kesan-kesan darah. Ini untuk kalau ayat ICU. Baik. Lepas tu kan, dah settle dalam, kita dah pastikan tempat laran air tu dah sampai semua, maka kita buang dia. Buka sikit kaki dia, buang macam buang air. Buang, tolak. Agak satu perkara bawah. Bila kita dah buang, dah settle, dah tak ada apa, mandi macam mandi biasa dia. Mandi macam mandi biasa, macam kita mandi atas. Meratakan air seluruh tubuh badan. Tetapi andai kata berlakunya darah, perdarahan keluar, darah tu keluar tak henti. Jadi kalau kita nak mandi, kita nak sembahyangkan nanti dalam keadaan najis, maka tak boleh pula buat. Mandilah keadaan najis. Apa kita nak buat? Waktu tu seorang jiwai, seorang yang lain kita sembahyang macam sembahyang jenazah. Urusan dia terbalik. Dia mandi, sembahyang kapan? Biasanya yang mati gini orang mati aksiden, mati yang begini orang yang mati kena darah tinggi, darah tinggi tu naik tu, dan juga orang yang mati HIV. Urusan dia terbalik. Mandi, sembahyang kapan? Tapi jarang lakukan. Kita tengok hari ni orang ambil pendapat yang kedua, pendapat yang tidak kuat, darah berdarah lah, dapat kita sembahyang. Saya pernah urutkan satu jenazah yang jatuh kapal terbang, penjatuh kapal terbang yang yang bertembung helikopter dekat Sepitang. Satu mayat memang teruklah. Diturunkan jenazah dia dalam keadaan darah. Macam jiwa itu darah ya. Ada yang jatuh daripada payung terjun ni tak kembang. Sebab dia akan getak 1000. Kulit kita getak 1000. Bayangkan kulit getak 1000 je. Akan dikeluar. Mana-mana ada, dia akan keluar darah. Kalau HIV ni dia akan keluar nanah setiap 20-20. Apa kita nak buat? Urusan dia terbalik. Urusannya kita mandikan dia, seorang diurus air di kawasan yang mengalir darah tu tadi, dan yang lain menunaikan solat. Seperti juga sembahyang di dalam solat jenazah, ada orang kiblat dan sebagainya. Cuma kita kena, supaya tempat mandi jenazah ni pun dia biar boleh bergerak. Saya tengok di Saudi kan, tempat mandi jenazah dia ada bawah dia boleh bergerak. Kalau ada apa-apa dia pusing. Kalau dia mandi sembahyang kat situ, lepas tu sembahyang dekat Masjidil Haram. Yang kedua, stretcher dia. Yang ni pun kita kena fikir kan. Stretcher urusan jenazah Malaysia belum ada lagi. Mana stretcher dia tak perlu angkat satu jenazah 5-6 orang, 2 orang boleh angkat. Dia buat satu khas, satu stretcher, sambung. Dia tolak bawah, dia tolak ke sana, sambung, krap, sambung. Kalau jenazah tu ni dia angkat sikit, dia masuk ke sini, sambung sampai sambung, krap. Yang ni tak ada kat Malaysia. Modul tu kalau kita nak ambil tu kan best. Tapi kalau nak pakai modul tu, yang mati hari-hari lah. Kita mati sebulan, 3 bulan sekali seorang kan. Di hospital, dia boleh ambil modul. Best, sangat bagus. Baik. Yang kedua tu kan, yang ada saat yang saja dalam hidup manusia ni,
ketika jenazah nak dikafankan. Sebab apa waktu dia bagi waktu sangat sedih? Kerana itulah pakaian dia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pakaian itulah nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab itulah bila jenazah telah dikafankan, akhir sekali tu imam akan buka kain kafan depan. Dibuka dekat belah-belah kepala. Dia kata, anak beranak, siapa nak tengok arwah buat kali terakhir, tengoklah, pandanglah. Nak cium, ciumlah. Itu kan. Tapi orang dulu kata, lap air mata tu, lap air mata tu, lap air mata, panas, panas kan. Ada pendapat marjuh, pendapat yang lemah. Yang jadi isunya ialah meratap kematian. Meratap kematian. Sedih tetap sedih. Pada Nabi SAW bila meninggalnya Sayyidatina Khadijah pun Nabi menangis. Kesedihan dia. Dan Nabi kehilangan anak lelakinya juga, dia juga menangis. Itu fitrah. Dia suruh menangis, itu fitrah. Yang tak boleh tu mengaung-ngaung. Tapi alhamdulillah tuan kesan daripada majlis ilmu. Kita tengok era tahun 80-an dah tak ada dah. Dia tahun era 70-an tu kalau nak meninggal tuan, ya Allah tuan. Dia gaul siap-siap kerabat dekat kubur, kais kubur. Inilah era tahun. Tapi kesan ilmu. Dan yang ketiga, saat sedihlah hidup manusia ni, ketika jenazah nak dibawa keluar daripada rumah. Sebab itu imam akan sebut Al-Fatihah. Silakan. Al-Fatihah. Silakan. Saya dah baca dalam internet tu. Dia kata suatu perbuatan bid'ah mengangkat jenazah dengan membaca Al-Fatihah selangkah dan selangkah. Rujuk tuan-tuan dalam kitab Bahrul Mazi jilid yang kelima. Dia sebut Bahrul Mazi dia hadis Tirmizi. Hasan sahih. Hadis tu hadis Hasan. Bila Hasan dia boleh berpegang. Dia boleh berpegang. Tuan-tuan yang berpegang tahiyat ni sekarang ni, yang tahiyat tu pegang hadiah apa tu? Tahiyat. Angkat jari. Lalu saya sebut tentang hadis bahawa Nabi SAW dia melakukan beberapa perkara ketika akad tasyahud. Imam Syafi'i berkata berdasarkan hadis Nabi, dia katakan Nabi mengangkat tasyahud bermula at-tahiyyatu diangkatlah. Buka dan tak lalu. Saya nak tanya tuan-tuan yang ini, kata Imam Syafi'i, kita pergi kitab ni. Ujuk lagi tak lalu. Dia ada 3 qaul. Itu 3 qaul. Bila 3 qaul tuan-tuan boleh berpegang. Di antara salah satu qaul dan pendapat itu tadi. Hadis yang kedua, Nabi mengangkat tasyahud asyhadu an la ilaha illallah. Dia tak tidak, dia asyhadu an la. Asyhadu an la, dia angkat dah. Hadis pertama bermula at-tahiyyatul yakada. Hadis yang kedua asyhadu an la. Tapi asyhadu an la ilah itu mazhab Imam Hanbal. Dan ilah mazhab Hanbal. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi memusing-pusing itu. Dia meyakinkan dengan hati dia. Itu hadis hasan gharib dibagi. Hadis hasan baik tapi tak kuat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Dan dia terus membuat berkekalan itu sampailah dia beri salam. Bila dia beri salam, dia betul Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi ini bukan soal batal dan tak batal. Yang kita disebut, kita Imam Syafi'i, kita pegang mana? Kalau ada masa, tuan-tuan bagi satu guru ngajar kita bab solat, jangan cerita solat Nabi, cerita pegangan Imam Syafi'i. Ambil kita ilmu. Dia akan dapati kita banyak mengambil beberapa pendapat-pendapat yang lain. Sah, bukan soal batal, soal sah. Soalannya yang kita dah bahas, aku ni Imam Syafi'i, aku ni Imam Syafi'i. Ada benda Syafi'i, ada Hanafi, ada Hanbal. Ada yang tak angkat terus ada. Yang ini lagi tak ada hadis. Betul. Yang dia jari tu kan. Dia tak genggam. Tapi tidaklah batal. Tu tak ada hadis langsung.
Saya sebut tadi tuan, kita berbicara macam yang kita bahas tadi, hujahnya, dalilnya. Apa kata Nabi? Saat yang paling sedih yang ketiga ketika jenazah keluar daripada rumah. Al-Fatihah, silakan. Al-Fatihah, silakan. Al-Fatihah. Ini teknikal lah. Kalau nak berwasiat sebelum mayat keluar rumah, saya wakil kepada ahli keluarga, sekiranya si mati ada berhutang, bolehlah menuntut pada ahli waris. Boleh, tak ada masalah. Tapi jangan berjela-jela cakap. Ucapan terima kasih kepada Pengerusi JKK, Jawakuasa Masjid yang hari ini menyambung menunaikan urusan jenazah dengan baik dan semua ahli keluarga dengan sokongan. Tak payah dah berjela-jela je, cepat. Kalau nak wasiat, wasiat dia ringkas. Ya. Dua. Yang ketiganya, bila kita nak berwasiat, tengok pula, jangan sampai orang dah pegang keranda tu. Kawan pegang keranda dah, angkat dah. Dan Assalamualaikum, kawan kau sakit dengan aku. Itu teknikal. Teknikal mana mayat belum angkat cakap. Ni kawan angkat kawannya tu. Nah, tak perlu kan dia pegang buat di depan, dia pakai yang tengah action pun dia tak tangan dia tu. Nak dia sunnah tak sunnah, ni sunnah. Dia pegang. Kalau yang meninggal orang tak buat tak right. Tengok pada keadaan. Mana bila nak keluar tu barulah kita akan Al-Fatihah. Ustaz, apa hukum pula ada pula jalan perlahan? Ini askar pakai saya. Askar itu ada tak ada masalah. Selagi tidak menyalahi syak. Macam meninggal kan MH 17 kan. Dia cara tu kan. Nak kena rasa up. Dia ada up 3 kali tu. Up kaki kiri dulu up. Jalan start. Nak turun dekat dalam kubur up. Contoh tadi up. Oh, saya 12 tahun saya main ni. Lepas tu ada buku cara lipat. Putih kan? Atau putih ya. Kalau dulu era 70 dia pakai backler. Bagi dia itu menangis peluk dia. Mabe. Dululah. Sekarang dia dah berhentikan itu, dia pakai Al-Fatihah. Baca tak baca Allah lah. Baru ni kan saya tanya Ustaz, kita nak buat tahlil 5,000 ke 360,000? Kau boleh tak? Tahlil 5,000, tahlil 360,000. Saya first time tengok. Saya balik belakang ni cerita lah. Dia kata Ustaz, malam ni kita buat tahlil untuk orang tahlil 360,000. Banyak ni 360,000. Bila nak habis ni, rupanya tuan dia sebut fadilat. Dia main kita lah fadilat. Fadilat kalau kali 360,000 ni dia ada sampai yang habis. Subhanallah, alhamdulillah. Ya Allah kan. Astaghfirullah tu. Ayat tu dia bagi pahala 360,000. Saya pergi di sebelah Kedah pula, dia solat jenazah, dia baca Fatihah 100 kali. Di Bali. Al-Fatihah. Bila bulan nak ambil Al-Fatihah. Lama tu. Jadinya tu banyak sangat. Ustaz nak tunggu orang yang datang ramai. Tidak ada strategi, tak ada masalah. Okey, masuk balik. Maknanya, artinya semenjak jiwa itu dipegang, berarti ia meninggal dunia. Sementara Allah menceritakan bahawa jiwa itu belum mati. Lalu bagaimana mungkin Allah untuk mengatakan setelah itu kemudian dia menahan jiwa orang yang ditetapkan akan kematian itu? Baik, saya sebut tadi roh itu ada dua. Pertama roh yang ditetapkan kematian lalu ditahan. Yang kedua ialah roh yang telah tahu dia akan mati dan ada yang tak balik, ada yang balik. Baik, sebab itulah
Beberapa ulama membahaskan dalam perkara ini. Bila kata dengan mimpi, maksud di antara mimpi yang terjadi, mimpi ni bila sebut mimpi kita bertemu orang mati. Di antara mimpi ada yang terjadi kerana pengaruh bisikan jiwa dan gambaran keyakinan. Bahkan ramai orang yang bermimpi sebagai akibat dari pengaruh lintasan-lintasan hatinya, baik yang sesuai maupun yang tidak sesuai dengan kenyataan. Maknanya mimpi ni tuan-tuan, bila jumpa orang mati dia tak boleh berpegang itu adalah hujah. No, tak boleh. Saya jumpa mak saya, tak pegang, tengok keadaan. Kerana kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi, mimpi itu ada 3 macam. Ada 3 macam. Yang pertama, mimpi yang datang daripada Allah. Yang kedua, mimpi yang datang dari syaitan. Dan yang ketiga, mimpi yang datang daripada bisikan sanubari. Bisikan datang daripada hati. Jadi kita nak kenal, adakah kita mimpi itu mimpi daripada Allah? Adakah mimpi itu daripada bisikan syaitan? Adakah mimpi itu datang dari bisikan sanubari daripada hati? Mimpi yang benar ada beberapa macam. Kata Ibnu Katsir, yang pertama di antaranya semacam ilham yang disusupkan Allah dalam hati hamba-Nya. Ada bentuk mimpi yang Allah serapkan dalam hati hamba-Nya. Hal ini merupakan bisikan Allah terhadap hamba-Nya ketika dia tidur, seperti dikatakan oleh Abu Abadah dan yang lain-lain. Ada benda yang berkaitan dengan yang Allah sampaikan, Allah melalui terus masuk dalam hati dia, mimpi. Bagaimana keadaan dia? Nanti dulu. Yang kedua, mimpi yang disusupkan malaikat yang sudah ditugaskan untuknya. Ada yang perantaraan daripada para malaikat yang menyampaikan sesuatu dalam mimpi itu tadi, dibawakan sesuatu. Yang ni mimpi yang benar. Dan bertemunya roh orang yang masih hidup dengan roh orang yang sudah meninggal dunia, baik kaum keluarga, baik kerabat, baik teman dan yang lainnya, sebagaimana yang telah kami sebutkan, ada yang berbentuk dengan satu ilham yang Allah berikan kepada kita dalam mimpi tadi, ataupun malaikat yang susupkan dalam hati kita melalui dia. Ini mimpi yang benar. Tetapi kalau mimpi itu tadi disebabkan daripada bisikan hati nurani, maknanya malam ni saya mengajar bab roh, malam sekarang perempuan tu buat bawa. Saya kata alam roh pergi, dia akan naik setiap tingkat. Malaikat berseru, roh siapakah ini? Fulan bin Fulan, sudahkah diutuskan? Sudah. Naik lagi, roh siapa ini? Fulan bin Fulan. Sampai di tempat yang tinggi, Allah kata, wahai malaikat, lihatkan tempat tinggal roh. Ini dia illiyin, ini dia fil mala'il a'la illiyin, ni nabiyyin, as-siddiqin, as-syuhada. Ini tempat roh orang ingkar yang bernama Sijin. Jadi kesan penceritaan saya ini bukan terbawa-bawa dalam tidur. Mimpi lah kadang-kadang. Malam tadi saya mimpi Ustaz ceramah malam tadi saya nampak naik satu-satu. Saya jumpa roh kalung saya. Betul-betul sebelum tidur tu saya tengok album tu. Tengok album, Allah, kalung dah meninggal. Alah, Mak Lengah pun dah meninggal. Alah, Mak Lang pun dah meninggal. Alah, Mak Oteh pun dah meninggal. Alah, yang tak meninggal Mak Usu lagi aku seorang. Dia tengok seorang-seorang adik-beradik dia dah pergi. Dia tengok album lama, sayu dia tu, telinga kakak dia. Terbawa-bawa dia sama malam sekarang. Dia mimpi orang tu. Maka mimpi tu dia pakai. Walaupun sebelum mimpi tadi dia dengan solat tasbihnya, dengan tidur ada wuduknya, tidur dengan berzikirnya, tak ada pakai. Sebab terbawa-bawa daripada sebelum. Ataupun tuan-tuan, malam tadi tengok cerita Kak Limah balik kampung.
tengok cinta tu kalimah balik kampung, terbawa dalam tu, dalam tidur terbawa. Atau dia tengok tanah kubur tu, tengok tanah kubur tu, tak orang tak bayar zakat, keluar kuih itu, keluar kuih ni, mata berair, mata terbeliak hitam. Dia bermimpi nampak kakak dia berhitam. Oh ustaz, malam saya kakak saya berhitam, dia tak bayar zakat. Kalau pakai dia mimpi tuan, mimpi yang tidak ada kaitan dengan hari sebelumnya. Mana dia tidak bawa pada sebelum. Dalam keadaan biasa, dalam keadaan dia tak ingat sangat, dalam keadaan berwuduk, dalam keadaan yang baik, dia mimpi. Baru kita boleh kata orang mati berjumpa roh orang hidup. Kan Sebab yang ni selalu dia kata saya jumpa arwahnya, ada benda dia nak tu dia pandang. Saya ustaz tak kelip-kelip mata dia pandang. Agaknya ada hajat tak kesampaian dia pandang. Saya pun cari tak benda hajat tak sampai. Oh agaknya anak ni yang bongsu tak kahwin-kahwin lagi. Tak pakai. Kita tidak boleh itu sebagai hujjah. Sebab perempuan, sebab itu subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Sebab itu para ulama mentafsirkan bi 'abdihi, jasad dan ruh, bukan mimpi. Kalau Nabi kata dia diisrakan dalam mimpi, orang kafir boleh mimpi, orang lain pun boleh mimpi. Sebab itu Ibnu Katsir, tafsiran Ibnu Abbas, Ibnu Maraghi, semua ulama-ulama kata bi'abdihi, jasad dan roh, bukan mimpi. Sebab kita pun boleh pergi ke cakrawala dalam keadaan ini. Ya, baik. Supaya itu tuan, bertemu roh orang masih hidup dengan roh orang surga, dia termasuk mimpi yang benar, seperti yang dialami ramai orang. Termasuklah hal yang dapat dirasakan. Sama ada perkara ini dia termasuk perkara yang samar di antara manusia. Ada pun yang mengatakan mimpi ini merupakan perumpamaan yang disampaikan Allah kepadanya, tergantung dari latar belakang yang dibawa oleh malaikat yang menangani mimpi itu tadi. Baik. Ada kadang-kadang tuan-tuan mimpi merupakan suatu perumpamaan yang Allah sampaikan, Allah beri ilhamkan kepada kita, ataupun malaikat menyampaikan sesuatu untuk kita berfikir dan berenung. Contohnya dalam mimpi tadi, dia melihatlah keadaan yang pelik-pelik dalam mimpi yang tidak terikat pada peristiwa siang harinya atau 2-3 harinya dia datang. Maka perkara tersebut juga boleh diistilahkan mimpi yang datang daripada Allah Subhanahu. Ada juga tuan-tuan mimpi yang datang daripada syaitan. Banyaklah. Disebut syaitan mimpi tak logik pun tiba-tiba jadi Ultraman. Jadi kuat dia jadi kuasa, benda tak logik di akal tu, mimpi daripada syaitan. Ada orang kata, ustaz, kalau mimpi kita tak ingat tu betul ustaz. Kalau mimpi kita boleh ingat, kita cerita balik, yang itu lagi tak betul. Jawapannya tuan, kita sendiri yang tahu. Tapi walau bagaimanapun, mimpi tidak boleh dijadikan sebagai satu hujjah. Tak boleh. Maka pendapat yang terkuat disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali berkata, ya Allah, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-arwahu junudun mujannadah. Dalam hadis yang menyebut sesungguhnya roh-roh itu seperti pasukan yang disusun-susun, yang bertemu di tempat terbuka, dan mereka pun merasa bosan selama roh-roh saling mengenal-kenal. Maka ia akan bersatu, dan selama roh itu saling mengingkari, maka dia akan berselisih. Dan Ali berkata lagi, berdasarkan firman Allah, ini tafsir Ali, Allah yatawaffal anfusa hina mautiha. Roh itu dibawa naik ketika tidur, dan apa yang dilihat di langit, maka itu adalah benar.
Dan ketika roh itu dikembalikan ke jasadnya, maka syaitan mengheret ke udara dan mendustakannya. Maka mimpi itu dilihat ketika itu adalah batil. Ini pendapat Sayyidina Ali ya. Pendapat Sayyidina Ali mengatakan ketika kita tidur, roh kita akan naik. Dia akan naik ke langit. Yang itu betul. Tetapi bila roh kita dah sampai ke jasad, maka syaitan telah mengubah penceritaan itu tadi, mengheret dan berlakulah kepada pendustaan. Dia katakan pendapat yang mengatakan bahawa kita nak berpegang pada mimpi ini tak boleh jadi hujjah. Orang ingat tak yang terjadi di Negeri Sembilan, yang sembelih bapa datuk dia, Kedah sembelih datuk dia, dia sembelih bapa dia, dia sembelih nenek keempat, adik perempuan sempat. Asalnya mimpi daripada mimpi. Dia boleh sembahyang maghrib, sembahyang subuh sekali dengan bapa dia, ngantuk dia sekali. Subuh. Bila habis sembahyang subuh, atuk ni lagi menoreh, lalu dekat bawah rumah, tinggal. Dia perintah daripada mimpi. Dia tak dipakai ke? Dia berlawanan dengan syaitan. Sebab mimpi dia tidak jadi hujah. Tapi yang tu tuan-tuan ada kaitan dengan perkara-perkara sihir lah. Tuan, sebab saya pergi ceramah kat sana, dengar cerita orang kampung lah. Orang kampung kata budak ni ada ilmu. Budak ni ada ilmu, dia belajar ilmu apa, dia ilmu dia baca Yasin tak berhenti-berhenti. Orang kampung kata lah. Orang panggil apa tuan ni? Bila baca Yasin banyak jadi apa tu? Isim. Isim, bila isim kan? Tu bila isim surah Yasin, mana pandai mana dia nak baca Yasin jadi bila isim, tak ada. Tapi cerita orang kampung lah. Dia kata budak ni baca Yasin tak berhenti-berhenti, puasa Senin Khamis tak pernah tinggal. Itu dia isim kan? Lampau-lampau. Tapi juga disihir. Sebab apa? Semasa polis pergi rumah dia, nak cari barang, tak ada barang. Nak cari baju-baju yang penuh dengan darah tu tak ada. Bawa pergi hospital, pergi balai dulu, soal siasat. Dia kata ada, pergi dekat belakang washing machine tu, ada barang, ada baju yang penuh dengan darah. Bayangkan tuan-tuan, hari boleh begitu dah geladah habis dah, tak ada dah. Tengok ada. Hari masa berlaku kematian tu tak ada darah pun bapak dia, tak ada pun kepala pun tak ada. Tapi tuan-tuan hari dia datang tengok ada betul-betul dekat laman, dengan kepala, dengan tangan dan sebagainya. Itu ada kaitan dengan ilmu sihir. Sebab itu bukan yang kita bahas ini adalah roh-roh tadi. Maka roh itu dia tidak akan kembali. Baik, akhirnya maka Umar bin Al-Khattab merasa kagum dengan perkataan Ali itu. Maka Ibnu Mandah mengatakan bahawa ini adalah pemberitahuan yang masyhur bahawasanya mimpi itu tidak boleh dijadikan sebagai hujjah, bergantung kepada semua masyarakat melihat kepada di sebelum mimpi itu tadi, sama ada mimpi datang daripada Allah atau daripada malaikat atau daripada syaitan. Jadi dengan ilmu ni kita boleh menilai mimpi bagaimana yang kita boleh berpegang. Baik tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah ada masa kita akan jumpa lagi, dan insya-Allah kita akan jumpa lagi mungkin lepas haji. Ya, sebab saya akan terbang pada 5 hari bulan September bersama dengan jamaah seramai 580 orang. Tahun ini Raiha dah jadi jatuh 2 tahun. Tahun sebelum tu 1007, 1008, 1009 jatuh 700. Bila kota kurang jatuh, tahun sudah dapat 600. Tahun ini kota masih berkekalan 23,000, dapatlah 580. Jadi saya ingat kami yang paling sikit, rupa kami yang paling banyak. Yang paling sebentar PH travel pun 700.
Kemudian Andalusia 150. Gemilang pun 100. Sangat sikit kena lain. Tak tahulah macam mana dia nak surprise company dia, saya pun tak tahu. Itu adalah 3 tahun berikut. Dan dijaga akan berlarutan sampai 2018. Kota. Baik. Bila sebut masalah kota, saya nak minta perhatian tuan-tuan, hati-hati. Kota mutaakhir. Kota mutaakhir ini akan keluar di saat akhir, dipanggil kota Furada. Tolong hati-hati, nama kota ni Furada. Kota ni akan wujud seminggu sebelum dan yang ini tidak termasuk 23,000. Hati-hati. Kerana apa? Kerana kota ni kalau pergilah, kalau tak pergi. Sebab seperti terjadi beberapa tahun yang lalu, di mana jamaah kota itu dapat Furada. Kota ni mahal tuan-tuan, 40,000 plus, 40,000 ke atas, sampai 180,000 almas. Jadi kota ni dia akan wujud di saat akhir, seminggu sebelum wukuf. Kalau tuan-tuan nak ambil kota tu, nasihat saya, pergilah kepada syarikat yang berdaftar, yang dapat lesen haji tahun 111 syarikat. Dia boleh uruskan. Apa kita nak buat? Yang keduanya, tuan-tuan jangan bayar dulu. Tuan-tuan bayar setelah masuk ke Arafah. Biasa syarikat yang ambil ni, dia ambil resiko. Dia ambil resiko tanggung kos jamaah tu. Sebab tak mau berlaku jamaah dah terbang, boleh pergi ke Jeddah tapi tak boleh masuk. Boleh pergi tapi tak boleh masuk. Dan pun dekat Qatar, minta kebenaran Saudi tak pergi masuk. Menteri Haji Muassasah tak bagi masuk, terpaksa balik ke KLIA. Tujuh orang, dah balik dah. Nasihat saya berlaku tahun sudah. Tahun sebelum tu dapat. Tahun sebelum tu lepas. Sebelum tahun sebelum tu lepas. Ramai lepas. Dan ramai syarikat-syarikat buat duit. Sebab memang mahal, 40,000 plus. Hotel confirm 5 star. Qasru Dar Ghufran, Menara tu Abraj, Safwah. Tetapi apa resiko dia? Saya tengok sebuah resiko ni, iaitu mungkin jadi, mungkin tidak. Sebab itu nak buat pembayaran, buatlah pembayaran selepas anda selesai wukuf. Dah wukuf, bayar. Kalau dia minta awal, syarikat tak ada masalah. Sebab syarikat dia akan ambil resiko. Dia akan ambil resiko, pergi dulu. Nanti sampai Arafah, baru kita kira untuk pembayaran. Atau balik Malaysia bayar. Tapi jaga buat haji menipu. Saudara kami buat kerja haji tak pernah menipu. Balik dia mesti bayar. Haji mabrur, mabrur bayar. Selalulah Pak Haji dia tak ada orang tipu-tipu. Selalunya tak ada. Tak tahulah akan datang dan tipu Allah. Ya, baik. Kemudian tuan-tuan, bila kita pergi ke Arafah, tuan-tuan memang tuan-tuan 5 star pergi ke Arafah, tetapi tuan-tuan daripada Arafah nak Muzdalifah jalan kaki, tak ada kenderaan. Sendiri. Anda bukan di bawah kota 27,000 yang di bawah Malaysia, bukan. So anda jalan kaki sendiri, naiklah atas van ke atas bas ke, jadi Muzdalifah sendiri, Muzdalifah ke Mina pun sendiri, nak balik pulang balik semua sendiri. Tak ada pasal. Dan tak ada kemah kat sana. Tuan-tuan duduk belah bawah, tak ada kemah. Ya Arafah, ialah rukun-rukun haji bukan bermalam dalam kemah. Dia kemah tu syarat saya nak bagi teduh pula. Nah, tuan-tuan nakkan rukun haji tu je, berada seketika di Arafah. So ada tak ada kemah. Tu ada duduk bawah ni, duduk tepi batu, bawa payung, berkelana. Ini kalau kota Furada. Ya. Kemudian tuan-tuan pergi di Muzdalifah pun sama, tak ada kenderaan. Pergi Mina, kemah tak ada. Sendiri.
Semua sendiri. Dan juga andai kata sakit dan mati pun sendiri. Mana bukan di bawah penguasaan tabungan. Kena faham. Jangan malah bisa saya ambil furada, macam mana saya urus jenazah di belakang pun sendiri. Tetapi buat masa ni tabung haji masih lagi membantu sebab dibantu juga sebab akan nama bendera Malaysia. Dia masih bantu. Tapi akan berlaku permasalahan untuk urusan jenazah nak nak uruskan jenazah di Mekah ataupun berlaku kematian akan berkembang, dia akan berlaku masalah. Sebab dia tanya you negeri mana? Negara Malaysia. Tak ada nama kota Malaysia. Masalah. Tak tahu mana balik. Macam berlaku baru ni, jamaah kita ada meninggal dalam kapal Sukabau kan. Tapi dia betul-betul dia di bawah syarikat yang mendapat lesen umrah. Selamat. Kalau dia tidak di bawah syarikat lesen umrah, dia tak boleh hantar balik Malaysia. Sebab di luar kawalan penguasaan lesen-lesen ditetapkan oleh Kementerian Luar Negeri. Ya. Dan yang akhirnya, tuan dan puan rahmati Allah, siapa yang pergi haji pada tahun ni, saya nak bagi sedikit nasihat. Pengalaman yang saya lalui, tolong tuan-tuan bawa duit kontingensi 3,000. Sudah ada 3,000. Buat nak pergi haji ni 3,000 tu tak masuk beli kapet, tak masuk beli hormon, tak masuk 3,000. Untuk apa tu? Yang pertamanya 3,000 untuk bayar pertama bayar dam tahun. Tahun ni tak keluar dah berapa 400 lebih. Tahun sudah 380. Tahun ni naik lagi 400 lebih. Lepas tu korban. Orang buat haji sunat buat korban 410. Berapa dah? Dah 800. Situ saja. Kemudian andai kata kita sakit, umrah pertama kita naik wheelchair. Wheelchair 450. Kalau sebelum wukuf 350. Berapa dah? 800, 900 campur 3 apa? 1,000? 1,200. 1,200. Kemudian tuan-tuan, hari wukuf kita standby. Kalau berlaku apa-apa, kita perlukan benda untuk upah melontar. Tahu sakit tak akib so upah melontar package 300 lebih. Kemudian kita nak tawaf, andai kata kita sakit besok nak tawaf haji, tadi tawaf umrah, tawaf haji pula. Tawaf haji hari hukum mahal 450. Nak balik tawaf wada 250. Jadi itu sekadar kepada dia. Kena ada tu. Dan kalau sakit, nasihat saya kalau sakit terus pergi ke hospital tabung haji, di sana buat laporan sakit. Kalau tak kebah-kebah juga, minta doktor keluarkan surat, kita beli ubat di farmasi-farmasi yang berdekatan. Kalau ubat Malaysia tak jalan, makan ubat Arab Saudi. Kadang-kadang boleh lah, sebab kuman sana kumuk-kumuk, kuman Mongolia, kuman Afrika, semua ada belakangnya. Kalau makan penedor Malaysia tu senyum yang kuman juga. Dia sekeh-sekeh bukan itu. Baiklah, pasal itu dia realiti. Dan andai kata tak kebah juga, minta doktor kita keluarkan surat, kita pergi ke klinik swasta. Tuan-tuan tak kematian, ketentuan Allah, kita usaha. Ini saya kata kadar untuk kurangkan kematian. Dan ini formula saya, insya-Allah sahabat tahun kami di antara syarikat yang berjaya mengurangkan kematian. Sebab apa? Inilah formula. Jamaah saya kata ni sakit, pergi klinik swasta, ambil. Kerajaan Arab Saudi klinik dia tak payah ubat, dia injek terus ya. Terus go macam dah kawan, besok pagi dah pergi kawan. Oh okey dah ustaz. Nampak tak? Lepas tu kalau perlu ada antibiotik yang sesuai dengan antibody kita, minta bantuan doktor apakah antibiotik yang sesuai dengan body kita untuk menghadapi hari wukuf. Kita blok awal. Sebab bayangkan
Kalau tuan-tuan ada di Muzdalifah, seorang petik anak batu cokil tanah nak cari 7 biji, bayangkan 4 juta cokil tanah. Debu akan naik. Bila debu naik, nasihat saya, pakailah penapis hidung yang ada payung dalam untuk mengelakkan kesakitan kita berada di sana, insyaAllah. Dan nanti saya pergi haji, jumpalah saya di hotel Tarawat Ajiat dekat Hotel Al-Masa. Dan nanti ketika hari wukuf, tuan-tuan nak berqiyamul lail, datanglah bersama-sama dengan kami, insyaAllah. Saya akan menggunakan program tersebut. Tetapi untuk nama tuan-tuan, syarikat saya setiap tahun akan bercampur. Bukan setiap tahun, selalu kami akan berada di kelompok bukan Malaysia. Maknanya kami akan ada dengan Indonesia, bercampur dengan Malaysia. Malaysia marah, gaduh kan? Jadi sama Malaysia senang. Tapi bila bercampur dengan Malaysia, kita nak buat program apa pun, seorang pun tak larang, seorang pun tak larang. Tapi masalah Indo ni kencing ganda, itu masalah. Kencing kat kemah, kencing sana, macam jam Ustaz. Malaysia terlalu pula lebih dia. Ada lebih, ada kurang. Dan terimalah, itu adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hadiah yang Allah bagikan kepada kita. Kerana tuan-tuan, Allah berfirman, wa azzim fin nasi bil haji ya'tuka rijala. Allah seru kita buat haji. Allah seru kita buat haji. Kita sahut seruan Allah. Labbaik Allah. Hamba pun datang, hamba pun datang. Sebagai tetamu, anda akan dapat hadiah yang berbeza-beza. Tetamu, Allah nak bagi apa kita hadiah? Ada orang dapat hadiah ni, ada orang dapat hadiah ni. Ada orang hadiah dia terpaksa dalam 12 jam. Ada orang hadiah dia ada dia sakit dekat sana. Ada orang hadiah dekat sana dia susah nak ke masjid. Ada orang hadiah dekat sana dia senang nak beramal. Setiap orang ada hadiah, dan hadiah tadi berbeza. So Allah yang menentukan apa jenis hadiah yang diberikan kita sebagai tetap. So redalah, masrahlah, illa rafa'allahu biha darajah. Sesungguhnya wala hazanin wala wasabin, kesakitan, kepayahan, kesusahan, Allah nak angkat dan darjat kita, nak berikan kita pahala. Jumpa lagi di masa akan datang. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Islamina alim syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna